Cerita hantu atau seram. Sebagaimana yang terkandung dalam hadis, kehidupan ini adalah satu perkongsian sebenarnya. Perkongsian antara manusia sesama manusia, manusia dengan kalangan daripada alam gaib yang dikaitkan dengan jin, hantu dan seumpamanya. Jadi kehidupan kita terdiri daripada banyak lorong dan ruang. Ya, ruang yang dikatakan ruang gaib. Banyak pantang larangnya yang Puan nak kongsikan bersama dengan peminat-peminat program seram. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rizal Wan Ramli di dalam Cerita Hantu Seram Shock Podcast musim yang kedua. Akan bersama dengan saya untuk episod kali ini, kita bersama dengan seorang jemputan khas yang iaitu Syazrin, ya. Apa khabar Syazrin? Khabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat Syazrin, ya? Sihat, Alhamdulillah. Ya. Syazrin adalah bahawa dipahamkan Syazrin adalah seorang penyanyi. Betul. Ya. So boleh kongsikan sikit apa aktiviti yang terkini? Okey, Syaz baru sahaja orang kata BBNU lah dalam industri seni ni sebagai seorang penyanyi baharu. Jadi untuk yang latest sekarang, Syaz mempunyai 2 buah single dah. Yang pertama berjudul Dentingan Jiwa dan yang kedua Ya Laila. Itu dia. Baik, Syazrin. Ya, saya. Sebagaimana yang kita ketahui, kita alami dalam kehidupan ni, ada banyak pancaroba, ya, yang Betul. Kita katakan pancaroba ni sebab kita ni dalam kehidupan kebiasaan kita ni, bukan kita sekadar kita manusia saja. Sering kita dikaitkan dengan makhluk-makhluk halus, ya. Dan dikaitkan dengan hantu, jin, pocong, orang bunian dan macam-macam lagi. Jadi Betul. apa perkongsian yang boleh Syazrin bawa untuk minat-minat dalam Cerita Hantu Seram musim kedua ini? Silakan. Okey. Pengalaman ni adalah pengalaman pada Syaz, boleh dikatakan agak creepy, seram juga. Dia tidak berlaku dekat Syaz, tapi dia berlaku dekat orang yang berdekatan dengan Syaz di dalam satu program nyanyi lah, ya. And then bermulanya kisahnya, kami seramai 8 ke 10 orang, saya tak ingat lah. Dan kami ditempatkan di satu tempat hotel. Dia bagi tahu, okey. Dia kata, okey, nanti semua peserta akan duduk di sebuah hotel dan setiap peserta diberikan satu bilik seorang. Kami diberitahu peserta ni tak boleh bawa siapa-siapa pun. Tak kisahlah mak ayah ke, yang dah berkahwin, suami isteri ke, tak boleh. Setiap peserta memang seorang je datang. Kalau bawa siapa-siapa untuk tidur sama-sama akan disqualified. Macam itulah cerita dia. Okay, so nak dekat bertanding tu, nak dekat orang kata waktu untuk kita datang dekat tempat penginapan tu dalam 3-4 hari lagi. And then penerbit bagi tahu, dia cakap okey, dia bagi tahu semua peserta, okey, hotel yang untuk peserta duduk tu sebenarnya dah penuh. Jadi kita kena tempatkan peserta semua dekat satu hotel lama, iaitu penginapan yang memang bangunannya tu sangat-sangat lama dan tidak didiami beberapa tahun lah. And then dari situ Syaz dah macam, wow, duduk seorang pula kan. Kita sendiri tahu kita jenis lemah, tak boleh gelak-gelak, tak boleh sorang-sorang kan. Bila dia kata hotel baru tu okey lagi, bila dia bagi tahu okey hotel lama. Dan Syaz pula memang dari kecil bawa kakak pergi bertanding dekat tempat yang sama, dan kita tahulah bangunan tu, bangunan lama tu macam mana rupa dia. And then lepas dah sampai tu, bila dah check in apa semua, okey, untuk membayangkan tempat tu macam manalah. Dia memang bukan hotel, tak ada lift, pakai tangga sahaja. Pakai tangga. Seorang satu bilik. Memang masuk je kita akan nampak satu almari
memang almari kayu yang dah lama. Yang dah lama. And then pandang je kiri, tak payah pergi mana-mana dah. Pandang je kiri memang ada satu katil single bed untuk seorang. Satu orang. Dan ada satu toilet. Sebelah toilet tu ada satu tingkap memang untuk pandang luar punya. Kecil tu je untuk seorang. Okay. Jadi saya pun macam masa masuk tu, kita baca lah kan, sebab kita pun tahu kan kalau tak ada orang kat satu-satu tempat tu, apa yang kita kena buat untuk berlindung kan. Okay, saya pun duduk lah macam biasa tanpa fikir apa-apa lah. Kita tak nak fikir yang teruk-teruk kan, sebab kita takut macam kan terlalu fikir benda tu tak ada, tapi bayangan je. Okay, and then hari pertama, hari kedua tu berjalan seperti biasalah. Ikut aktiviti yang dirancang. And then dah hari ketiga keempat tu, saya dapat tahu peserta-peserta ni ada yang kira ini antara cerita peserta je lah, penerbit tak tahu lagi. Ada yang bawa mak ayah datang tidur, ada yang bawa suami. Dan yang paling best sekali, ada yang memang tak nak tidur situ, diorang tidur kat rumah. So saya macam kenapa ada sebab tu. Tapi saya masih okey lagi. Alhamdulillah, memang tak ada apa-apa yang berlaku dekat saya. And then ada satu meeting yang dibuat oleh penerbit tu sendirilah. Dia ajak sebab dia kata macam pelik kan, ni dah bawa orang, yang ini dah balik rumah dia, yang ini dah tidur rumah sendiri. So bermulalah kisahnya bila seorang peserta ni bagi tahu. Bila penerbit tanyalah, penerbit turun padang, yang dia tanya, okey, ada apa-apa masalah ke? Penginapan ke? Makanan ke? Macam mana ke kan? And ada seorang peserta ni angkat tangan. Tuan, saya sebenarnya nak bagi tahu ni, saya dah tak tahan dah ni. Saya kena cerita juga. Cakap macam tu. Oh, kita orang semua kat dalam bilik meeting tu sambil makan tu macam, kenapa kan? Dah seram dah. Okay. And then dia bagi tahu, sebenarnya saya nak bagi tahu, saya masuk je masa saya check in tu, saya masuk je, sebenarnya saya nampak sesuatu kat dalam bilik saya. Dia cakap macam tu. Dia kata dia nampak memang satu ada lembaga perempuan putih, rambut panjang. Memang dia tak nampak muka, yang memang betul-betul muka, tapi dia nampak sekali imbas perempuan tu memang tak suka dia masuk bilik tu. Benda tu tak suka. And then dia masuk jugalah. Nak tak nak kenalah juga kan, sebab dah memang wajib duduk situ. Dia masuk juga, and then dia rasa satu angin lalu dekat sebelah dia. Bunyi macam tu. Memang kita dapat rasa lah benda tu marah lah. Kita masuk tempat dia kan. Satu tindak balas lah kiranya. Satu tindak balas yang memang ni pun dah serang sejuk lah kan bila cerita. Okay. And then nak tak nak dia masuk jugalah dengan mak dia. Beberapa hari lepas tu kawan saya ni demam. Memang demam panas lah. Maksudnya dia tak boleh nak meneruskan aktiviti dia tu. Tapi dia masih tak cerita lagi. Bila penerbit tu tanya, baru dia cerita. Okay, itu peserta yang first. Peserta yang kedua pula, rupa-rupanya ada cerita di tempat yang sama, tapi dia dapat bilik lain. And then dia bagi tahu, sebenarnya saya pun ada kena gangguan juga. Dia cakap macam tu, tuan. Okay, gangguan apa tu, tuan tu tanya. And then dia jawab, saya hari tu saya bawa suami saya tidur sekali lah. Dia cakap macam tu. Sebab saya rasa macam memang tak sedap badan. Dia cakap bila saya sorang-sorang. Saya ajak suami saya. And then dalam pukul 3-4 macam tu, dia dah tidur pukul 3-4 pagi kan, tak ada orang kan kat luar. Tapi dia rasa macam ada ramai orang kat luar. Budak-budak berjalan berlari. Macam dia kata macam budak-budak baru balik pada pasar malam. Itu dia. Berlari-lari. Lepas tu dia rasa macam 3-4 pagi tak ada program apa-apa kat situ selain kami yang peserta yang menyanyi ni, dengan ada beberapa orang yang kursus, tapi diorang duduk kat hotel yang baru tu. Dan dia pun beranikan diri untuk buka lah pintu. Dia buka, kosong. Tengok kat luar tak ada siapa-siapa. Langsung. Seorang pun tak ada. Memang seorang pun tak ada. Itu menyeramkan tu. Ya. Pukul 3-4 pagi. At least kalau ada budak pun kita dengar bising, kita tengok keluar, ada budak tu dah sampai ujung dah lari kan. Ini tak ada siapa-siapa. Dia buka terus tak ada. Okay. Terus ditutup. Memang dia tak ceritalah, sampailah memang penerbit tu tanya baru dia cerita kan. Lepas tu ada seorang lagi pula bagi tahu, saya pun kena ganggu juga masa solat. Dia cakap macam tu. Saya kena ganggu masa solat. Masa solat. Ada 2 waktu dia ganggu. Satu asar, satu maghrib.
Dia kata mula-mula benda tu kacau dia tengah solat, benda tu macam ketuk-ketuk pintu, bunyi-bunyi air, yang kita rasa macam tak apalah, selagi dia tak kacau kita kan, tak apa. Tapi bunyi-bunyi tu yang tak menyedapkan hati sebenarnya. Tak menyedapkan sebab kita masuk bertanding. Jadi benda tu ganggu emosi kan. Saya yang dengar ni pun memang terkesan jugalah kan. Then dia bagi tahu masa dia solat tu, yang paling agresif sekali sebab yang peserta ni dia jenis yang memang orang kata kuat sikit lah. Maksudnya dia tak kisah pula benda-benda gitu. Tapi benda yang mengacau dia tu jadi agresif sebab kawan ni buat tak kisah je kan. Sampai ada satu tahap tu dia tengah solat, pintu tu memang macam tu, memang ada orang nak buka yang ganas tu macam tu. Sampai memang dia kata solat dia terberhenti sebab dia terganggu sangat-sangat. Khusyuk, fokus tu hilang. Betul, hilang. Bila dia tak jadi solat tu, bunyi tu dah tak ada. Dia cuba sambung, bunyi lagi macam tu. Jadi balik. Itu antara kisah yang dekat pertandingan yang saya masuk tu lah, untuk bangunan lama tu. And then apa yang penerbit tu buat, dia bagilah hotel yang baru dekat kami. Tapi dia cakap kami akan sediakan hotel untuk semua peserta ni. Cuma saya minta bagi saya masa untuk settlekan peserta kena duduk lagi 1 malam kat bangunan tu. 1 malam lagi. Ya. Dugaan lagi 1 malam. Saya yang dengar ni, yang tak kena kacau ni, iyalah, takkanlah nak tidur seorang lagi. Iyalah. Saya pun cari partner peserta siapa yang boleh saya nak tidur sama-sama kan, peserta perempuan kan. Adalah seorang akak ni. Saya cakap dengan dia, "Kak, tumpang kak." Dengan single bed tu kita tidur je 2 orang kat situ. 2-3 orang macam tu lah. Empek je, tak apa. Dia punya bilik pula memang buka je tingkap, ada satu taman permainan yang memang dah lama. Dah tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa. Memang nampak bersemak apa semua. Semak, daun-daun kering. Memang kalau kita rasa macam buayan tu kena angin sikit pun kita dah rasa tak sedap dah. Memang nampak situasi yang menyeramkan lah. Menyeramkan sangat. Tempat tu orang kata tak payah tunggu pukul 12 dah. Pukul 6 petang tu dah nampak dah dia punya kelainan dia tu kat situ. Tak boleh dah. Memang kena tutup tingkap. Then saya pun tidurlah 1 malam. Besok pagi alhamdulillah lah, saya pula jenis tidur memang orang kata tidur mati, tak rasa apa-apa kan, tak sedar apa-apa. And then kakak saya ni tanya, Syaz ada nampak tak gelang akak semalam? Dia cakap macam tu. Gelang mana tu? Gelang ada akak pakai semalam. Dia cakap, akak letak mana? Akak buka, akak letak luar ni je. Dia cakap macam tu. Ya ke? Syaz tak kacau pula bagi tahu macam tu. And then dia selongkar, gelang tu ada dalam kotak. Dalam kotak? Tu susun elok dalam kotak. Ada satu kotak dekat situ? Ya. Tiba-tiba benda tu ada dekat situ? Kotak yang memang dia simpan gelang tu, dia tak simpan pun dalam tu. Dia just buka, letak atas meja. Rupa-rupanya besoknya ada dalam kotak tu. Terus saya memang ajak check out, kemas semua baju. Tak kisahlah kena tunggu 1 jam sebelum nak check in ke hotel sebelah tu. Keluar. Tak berani. Dah tak sanggup lagi dah. Tak sanggup. Pada saya tu dah ekstrim dah tu. Tak boleh. Dia dah pindah-pindahkan barang tu. Satu pengalaman yang sukar dilupakan. Tak boleh. Betul. Sebab apa, bukan satu orang punya cerita, tapi ada melibatkan peserta-peserta lain dalam satu bangunan yang sama. Di mana hotel ini dipercayai dah ditinggalkan sekian lama. Ya, betul. Yang dah orang kata apa, jarang berpenghuni dekat situ. Jarang, sangat-sangat. Itu dia, kesan dia sebenarnya boleh dikaitkan juga dengan makhluk-makhluk halus yang mengambil alih tinggal dekat tempat-tempat yang macam itu. Bagaimana di rumah kita sekalipun, memang kalau kita tinggal rumah tu pergi untuk travel, trip ke apa semua kan, contoh dalam tempoh 3 hari saja, dah ada pihak lain yang ambil alih rumah kita untuk menumpang, sementara tak ada orang tinggal di rumah tu. Yang mungkin mereka sangkakan rumah itu tidak berpenghuni lagi. Faham. 3 hari. Itu sebab sekiranya macam abang suka kongsikan petua-petua. Contoh dia macam kita nak ke hotel ataupun homestay ataupun tempat-tempat penginapan yang belum pernah kita sampai, bagi salam.
Bagi salam. Okey. Kemudian sebelum bagi salam tu, daripada luar pintu bilik Okey. kita dah baca surah Al-Fatihah. Sebolehnya baca surah Al-Fatihah itu 7 kali. 7 kali. 7 kali Okey, lepas habis Al-Fatihah itu baca surah tu Al-Kursi. Ayat kursi Ayat kursi. kursi. Lepas itu yang penghujung ayat dia, yang penghabisan ayat wala ya'uduhu hidduhuma wa huwa aliyul azim, itu ulang 3 kali. Ataupun 5 kali, ataupun 7 kali, ataupun 11 kali. Oh, kira nombor yang ganjil lah. Sebab lagi panjang kita ulang, lagi kuat. Orang kata apa, kita punya keyakinan lah, nak masuk dalam bilik. Faham. Ataupun daripada rumah tu lah sebenarnya. Tapi itulah dia. Satu lagi yang suka Puan kongsikan, biasanya macam family trip, untuk ke satu-satu homestay yang belum pernah kita kunjung kan. Jangan izinkan budak-budak masuk dulu. Sebolehnya biar bapaknya yang lelaki ni masuk dulu. Kan, sebab yang lelaki ni biasanya dia punya semangat kuat. Okey, so kongsikan pada peminat-peminat Syah sendiri tentang pengalaman yang seterusnya yang tak dapat saya lupakan, yang sebab ia beri kesan yang cukup dalam. Bagaimana? Ada lagi satu kawan Syaz, 3 orang kawan baik ni. Diorang ada kerja dekat Sabah. Dekat Sabah. 3 orang kawan baik ni, kita bagi nama samaran lah. Seorang Roslim, Yunus dengan Jaafar. 3 orang. 3 orang kawan baik ni, diorang ada satu kerja di Sabah, dan dapat penginapan memang disponsor seorang satu bilik. So ni kira dipendekkan cerita lah. Dah sampai dekat hotel tu, 3 orang kawan baik ni, Yunus ni memang jenis yang dia suka menyakat kawan-kawan dia. Contohnya sorokkan barang. Dia suka macam hilangkan, disorokkan barang tu sampai kadang-kadang sampai ke rumah. Tapi semua orang tahu tu dia. Kawan-kawan dia dah tahu lah tu memang dia. Walaupun macam mana muka dia memang bukan aku, tapi orang tahu dia. And then setibanya diorang check in dekat hotel ni, yang Roslim ni dia dapat bilik paling besar tau. Paling besar dekat hujung sekali hotel. And then hotel tu dia bagi tahu, hotel tu memang hotel yang macam hotel lama, tapi diorang barukan, tapi still nampak dia punya hotel tu mewah, tapi mewah lama. Bukan hotel baru punya. And then Roslim ni perasan sebelah bilik dia tu ada satu pintu dia tulis dilarang masuk. Memang kita nak cuba masuk, kita nak cuba langkah pun tak boleh. Dah ada macam tampal-tampal macam tu lah. Tapi still nampak ada pintu dilarang masuk macam tu. Tapi biasalah kita tak tahu kan, so kita macam tak apalah, duduk je lah. And then malam tu diorang lepak dekat bilik Yunus dengan si Jaafar ni lepak dekat bilik Roslim, sebab bilik dia yang paling besar. So tengah lepak tu, tengah borak-borak ni, Roslim ni dia letak jam tangan dia dengan power bank dia sebelah bantal. Memang Roslim, Yunus, Jaafar dia bagi tahu. Memang saya paling ingat lah ni. Dia duduk dekat. And then dia nak pakai jam dia, tiba-tiba jam tak ada. Jam tak ada kat sebelah. Dia cakap dengan Yunus, "Bak balik jam aku." Dia cakap macam tu. Tu Yunus macam, kan? Jam apa? Jam aku lah, abad lah balik. Tak payahlah sorokkan. Kau ni, aku dah member dah penat kan. Baru sampai, baru check in, nak main sorok-sorok pula. And then Yunus bagi tahu, apa ni, aku tak sorok apa-apa pun. And then sama-sama cari. Rupanya jam tu ada dekat laci TV yang jauh dekat ujung bilik sana. 3 orang kawan baik ni masih macam tak apa kan, macam tak apalah, dia tak kacau kita, dia gua-gua macam tu, tak apalah. Tapi masing-masing dah berdiri bulu roma dah ni. Lepas tu dah borak, masing-masing masih buat tak tahu. Yunus dengan Jaafar pun balik bilik masing-masing. Roslim ni dia nak charge handphone, carilah power bank, nak ambil lah power bank dekat sebelah jam tadi tu, dekat sebelah bantal je. Cari tak ada. Pun dah rasa something dah. Rupa-rupanya power bank tu dekat dalam almari baju.
macam tu punya besar bilik kat dalam almari baju. Masih okey lagi. Sebab Roslim ni dia bagi tahu, dia cakap lah, tak apalah benda tu kita faham. Kita datang tempat dia, mungkin dia tak suka. Jadi dia sekadar nak bergurau lah. Okay. And then bila dia dah tidur, dalam pukul 3-4 pagi macam tu dia tidur, yang pertama sekali bunyi air. Bunyi je. Pun dia buat tak tahu. Dia cuba tidur lagi. Tapi dia dah buka TV dah. TV dia tak padam. TV dia biar je terbuka macam tu. Sebagai peneman dia. Peneman dia lah. Bilik besar, duduk seorang. Dia tidur je, kering, handphone bunyi. Dia jawab 3 kali. Hello? 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 Tak ada? Letak balik. Tak boleh. Bunyi lagi sekali. Jawab lagi. Tak ada. Bunyi kali ketiga, dia pula tak jawab hello. Tapi dia dengar ada bunyi perempuan nangis. Memang macam tengah on call tau. Dia bukan bunyi sikit-sikit punya bunyi tu. Macam tu. Alamak. Ya Allah. Saya yang dengar pun, kalau saya Memang tu juga. saya dah nangis dah. Memang tak kuat dah tu. Okey. Menangis. Dia tutup. Terus dia macam, tak boleh jadi ni. Itu ekstrim lah tu. Bunyi lagi, dia angkat, dia letak terus. Dia dah tak hello dah. Angkat, letak. Bunyi lagi sekali, angkat, letak. Okay. Lama-lama dia dah fed up. Dia ambil handphone, dia call kawan dia Yunus tu. Kau janganlah kacau-kacau aku. Kau ada call hotel aku ke? Jangan macam ni. Memang betul-betul marah lah tu. Yunus beritahu lah macam, bila masa aku call kau ni, aku tengah nak tidur ni. Dia cakap macam tu. 3-4 pagi takkan aku nak call kau. Alah, kau selalu buat kat aku macam tu kan. Hotel-hotel lain kita tidur sama je. Cakap betul. Bersumpah. Memang sampai dia bersumpah, bukan aku yang buat. Dia cakap macam tu. Kalau bukan kau datang bilik aku sekarang. Roslim cakap macam tu. Datang bilik aku, teman aku. Tapi dia tak nak cerita lagi lah. Sebab tak nak benda tu kacau kan. Sementara dia tunggu Yunus datang tu, sebab bilik diorang bukan dekat-dekat. Lain-lain tingkat. Oh, lain-lain tingkat. Lain-lain tingkat. Sementara dia tunggu Yunus datang, dia tidur. Memang dia kata dia rasa sangat-sangat dekat. Ada orang macam berjalan atas katil belakang dia. Kulu-kile. Macam tu, macam Kita rasa lah dia punya tunjukan dia dekat situ. Sampai macam tu sekali. Bagi tahu kau kat hotel, kaunter, tukar bilik. Bilik baru tu tak ada apa-apa. Itu yang paling saya cukup menyeramkan dan mencabar sebenarnya. Satu paling pengalaman seram yang jalan belakang lah. Dengan bunyinya, dengan tak boleh. gangguan-gangguan lain kan. Memang tak nyenyak tidur lah tak maksudnya nyenyak. kan. Memang takkan tidur lah. Satu pengalaman yang menarik lah daripada Syah sendiri. Itulah dia bagaimana yang abang pesan tadi. Satu pengetahuan lah untuk kita kongsi sebelum kita masuk ke satu-satu hotel tu. Itulah bacaan dia yang abang kongsikan tadi, surah Al-Fatihah 7 kali dengan ayatul kursi, dan ayat penghujung dia kita ulang 3 kali dan seterusnya. Malam sepatutnya sebelum kita tidur, kita amalkan macam mana Rasulullah SAW kita amalkan. Tepuk bantal 3 kali, baca Al-Fatihah sekali, baca 3 ku dan ayatul kursi. Dan tidur dengan tenang, insyaAllah. Itu dia satu perkongsian daripada Syah, cukup menarik Syah. Terima kasih juga ya Syah, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih juga Abang Wan sudi jemput Syah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa dengan Abang Wan di dalam program tu, episod kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada episod akan datang ataupun dalam musim akan datang, insyaAllah. InsyaAllah boleh, tak ada masalah. Satu perkongsian yang cukup menarik dalam episod kali ini. Baik, kita jumpa lagi pada episod akan datang dengan bahan-bahan informasi untuk Abang kongsikan bersama dengan jemputan-jemputan kepada anda di luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi insyaAllah di lain episod dengan bahan yang lebih menarik di dalam cerita hantu seram musim kedua di Syok Podcast. Assalamualaikum. Bye.